kencing sambil berdiri. Ini khusus untuk lelaki ya. Orang perempuan pun boleh kalau darurat sangat. Tetapi orang lelaki ni dalam keadaan tidak darurat pun boleh. Rukhsah tu maksudnya begitulah. Kalau sakit tu darurat pula kita kata. Jadi hadis mula-mula dalam bab ni Imam Tirmidzi mari daripada Hudzaifah. Dia kata Nabi SAW pergi atau datang ke tempat pembuangan sampah satu golongan, satu kumpulan orang. Dia pun kencing di situ. Saya pergi dengan membawa wadu. Fadhahabtu li'ata'akhara anhu. Lepas tu pun saya pun nak pergi jauh lah, nak meninggalkan tempat itulah setelah membawa air tu. Wadu tu air untuk bersuci. Bersuci itu sama ada untuk kita kata istinja ataupun untuk berwudu selepas beristinja. Dia pun memanggil saya. Bila saya nak pergi jauh tu dia pun panggil, mari dia mari. Sehingga saya berada dekat dengan tumit, dua tumit. Selepas itu dia berwudu, mengambil air sembahyang dan menyapu kedua khufnya. Abu Isa berkata, sami'tu al-Jarud yaqul sami'tu Waqi'an yuhaddithu bihadzal hadith 'an al-A'mash. Kemudian Waqi' berkata, hadza asahhu hadithin ruwiya 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil masih. Inilah hadis paling sahih diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan menyapu khuf. Saya mendengar Ammar al-Husain bin Hurayth berkata, sami'tu Waqi'an fa dzakara nahwahu. Ini kata Imam Tirmidzi, Jarud katalah. Abu Isa berkata, wa hakadha rawa Mansur. Lagu itu juga Mansur. Ubaidah al-Dabbi meriwayatkan daripada Abi Wa'il, daripada Hudzaifah, sama seperti riwayat Al-A'mash. Hammad bin Abi Sulaiman dan Asim bin Bahdalah juga meriwayatkan daripada Abi Wa'il, tetapi daripada Mughirah, bukan daripada Hudzaifah. Daripada Al-Mughirah Ibn Syu'bah daripada Nabi SAW. Hadis Abu Wa'il daripada Hudzaifah asahhu, kata Imam Tirmidzi, lebih sahih. Satu golongan ahli ilmu membenarkan kencing sambil berdiri. Abu Isa berkata, Ubaidah bin Amr As-Salmani, Ibrahim An-Nakhai meriwayatkan hadis daripada dia nak royak beza nama Ubaidah. Ubaidah min kibar at-tabi'in. Yurwa an Ubaidah annahu qala, diriwayatkan daripada Ubaidah bahawa dia berkata, aslamtu qabla wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisanatain. Saya memeluk agama Islam 2 tahun sebelum kewafatan Nabi SAW. Ubaidah al-Dabbi sahibu Ibrahim, kawan dia, iaitu Ubaidah bin Mu'attib al-Dabbi. Kunyahnya ialah Aba Abdul Karim. Dia nak bezakan di antara dua Ubaidah. Ada apalah itulah cerita Nabi SAW kencing sambil berdiri yang dijadikan alasan oleh orang-orang yang mengharuskannya. Orang-orang yang mengharuskan kencing sambil berdiri, itulah dalilnya, pegangannya. Hadis ni, kalau sebelum pada ni jadi pegangan, orang kata tak boleh. Ya, mari lalu dua. Sebab maksud asal Imam Tirmidzi ni susun kitab dia ialah untuk
menyatakan khilaf ulama. Khilaf ulama. Punca khilaf ulama. Apa puncanya? Sebab terdapat hadis ataupun dalil-dalil yang berbeza. Misalnya ni, di satu pihak ada dalil, ada hadis yang menunjukkan taklid. Itulah yang menjadi pegangan satu golongan. Di satu pihak yang lain ada hadis yang menunjukkan boleh. Sebab apa? Nabi sendiri buat, lantilah dia kata. Kalau tadi pun dia berkait dengan Nabi juga. Puncanya situ. Jadi mana dalil dia? Ni dalil. Apa sebab dia khilaf? Ni sebab dia. Sebab dalil itu berbeza. Dan dalil tidak terang, tidak kata mu'tamad lah, jelas. Aku mana-mana. Kalau kita kata dalil salah satu daripada dua tu menunjukkan, memansuhkan yang pertama, jelas begitu, semua akan terima. Tak ada bahas dah. Kalau kata tak terang pun beza ni gini. Kalau kata gitu pun, tapi kalau jelas mana mansuh, secara sepakat mereka akan terima. Mereka akan terima. Tapi hal ni tidak begitu, tidak jelas, tidak jelas. Nabi SAW pergi subaqata qaumin. Jadi idhafat di sini bukan idhafat lil milk, orang panggil, tetapi idhafat lil ikhtisas. Ni idhafat ni ada banyak makna pula. Subaqata qaumin, tempat pembuangan sampah satu golongan orang. Jadi tempat tu apa ni, hak dia ke? Milik dia ke? Tidak. Kalau hak dia, tak boleh kita nak guna, melainkan kena minta dulu. Ni Nabi tak nak minta dengan siapa-siapa. Dia tu pergi buang air di situ. Jadi ini orang panggil bukan idhafat milik, bukan milik mereka. Kalau milik, kena minta izin. Ni idhafat ikhtisas. Orang panggil ikhtisas, memberi makna tempat buang sampah situ digunakan oleh segulungnya orang. Sebab kita sini buang sampah, itu tempat kita kan, bekas kita kan, bekas buang sampah tu misalnya ada tanah kita. Lepas tu apa yang kata tempat buang sampah kita? Itu ikhtisas, mana ada kaitan khusus dengan kita, pokok kita. Orang lain dia buat lain. Dia ada juga idhafat dengan makna begitu. Tidak semesti idhafat ni makna milik selalu. Milik selalu tidak. Tapi ada juga setengah ulama mengatakan dah, idhafat tu asal dia memberi makna milik. Jadi di sini makna milik lah. Lepas tu orang tanya, apa yang Nabi tak minta dulu, tak tanya dulu tuan dia? Kira-kiranya waktu orang Islam juga. Jadi kalau orang Islam tu, kalau Nabi minta, mesti dia bagi. Bahkan kalau dia tahu sampai susah nak boleh kau kecil dulu, kena tanya khabar dulu, dia pun akan kecewa juga. Jadi kalau kita tahu milik orang, tapi kalau kita ambil pun dia tak apa, tentu dah lagu tu, tak apa, tak minta izin kalau lagu tu. Dalil dia hak ni, salah satu dalil dia. Kalau hak sari kita, lapak benar lah kita dengan dia. Bahkan kalau kita minta dengan dia jadi berasa, tak lapak kita, tak muslim. Ada kalanya, tapi jangan jangan lebih-lebih sana. Dia main tak beli ubat gigi dah. Ubat gigi apa pun kita ni dah. Tempat ramai ni, ubat gigi, sabun dah. Nanti ambil orang dengan alasan tak apa, muka sayang kita dah, kita tak minta izin dengan dia, dia benar. Jangan lagu tu tak jangan boleh. Ni main soal orang hak kita tadi. Saing tu dia ada hak juga. Dia ada hak juga. Dia main ubat gigi, pecek, model bos macam. Misalnya kita kata kalau guna ubat gigi lah, orang tak guna ubat gigi, dia berus sugi tu, tak apa sama dia. No, dia tak kita. Kena tengok juga lah, benda hak jaga-jaga, tak apa.
Sebenarnya dalam kitab kita ni ada idafatuha ila al-qawl idafatu ikhtisas la milk liannaha la takhlu 'an an-najasah. Kerana tempat tu tidak sunyi daripada najis. Tempat jadi milik kau dia je, tak kira orang milik najis. Tempat orang buat tu orang tak usik, dia bagi buat sapuk. Jadi begitulah. Idhafah kan, misalnya idhafah milik, alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin, idhafah kan, segala puji bagi Allah Tuhan pemilik sekalian alam. Maksudnya alam ni adalah milik dia. Jadi ada idhafah dengan makna milik, ada idhafah dengan makna khusus. Bukan makna alam ni khusus dengan Tuhan saja. Tak, milik dia. Bila milik dia, kapal-kapal pun termasuk nyawa kita, kapal dia. Jadi sebab itu tidak ada hak untuk kita bunuh diri. Padahal kita kata nyawa kita itu kita. Tak boleh, bukan hak kita. Itu sebab dalam konsep Islam ni dia berbeza. Kalau kafir dia kata hak kita itu kita, kita nak bunuh diri pun tak boleh. Sebab diri kita, nyawa kita bukan hak kita. Bukan hak kita, hak Tuhan. Jadi alam tu masuklah diri kita, di nyawa ke apa. Sebab tu tak boleh bunuh diri. Salah satu alasannya, sebabnya banyak lagi hal lain-lainnya. Salah satunya sebab nyawa kita ni bukan milik kita. Bukan milik kita. Jadi kalau kita kata milik kita, jadi sebuah nombor lah. Dia boleh menghidupkan, boleh mematikan. Nabi Ibrahim kata Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Dia kata aku boleh kau. Dia panggil dua orang. Hak solat itu dia bunuh, hak solat itu dia tak bunuh. Ada. Hak aku nak matikan, aku bunuh dia. Hak aku nak berhidup lah. Ada. Tak mati. Aku tu. Aku tu jadinya. Jadi kita pun kita kata tak. Jadi sebenarnya perlu lah kalau kita kata dah nyawa kita tu. Buktinya kan, aku boleh bunuh diri aku sekarang ni. Boleh bunuh diri. Nak hidup boleh. Nak hidup, lepas mati pun hidup boleh. Dirimu tak boleh. Hak sebelah pada ni memberi ke diri. Tak. Situ nampak. Nampak tu kurang. Sebab tu Nabi Ibrahim bila faham kan, nampak terhenti sangat kan. Apa ni? Dia pun kata, Tuhan awak naik tarik ikut timur. Haji bomu awak naik ikut barat. Fabuhital ladzi kafar kan. Betul lah dalam Quran sebut. Tak boleh gila sebab lah ni. Mu boleh bunuh ni. Mu boleh berhidup. Tak boleh. Lepas tu kalau kita lelak kan tak? Dengan semata-mata kita nak mati. Mati? Tak mati. Kalau selagi Tuhan tak boleh mati. Sampai masa dia kita nak tak sih pun tengok. Mati kita. Itu menunjukkan bukan hak kita. Kalau hak kita ikut kita. Tidak gitu. Saya membawa wadu, kena ingat wadu. Wadu dengan makna air yang digunakan untuk buat ambil air semaya atau bersuci. Itu wadu. Kalau wudu, itu maksud perbuatan berwudu. Kita berwudu tu, wudu. Supaya juga tahur dengan tuhur. Banyak dia lagu ni wazai dia. Kena ingat. Kalau tahur, sesuatu yang menyucikan, ikutlah air kau kapur. Kalau sakit, menyucikan dosa, kau Nabi kata tahur, insya-Allah. Orang demam sakit, dia kata tahur, dia tidak kata tuhur. Kalau tuhur, perbuatan bersuci. Kita mandi kau untuk bersuci, itu tuhur.
Fa'ataituhu biwudu'in, saya bawakan kepada baginda wudu. Lepas tu saya pun nak pergi lah, kira-kira nak pergi dia, dekat dia. Jalan lepas tu, tak saya duduk dekat dia, nak pergi. Nabi panggil dia. Panggil pula. Kita kata, apa panggil? Sebab Nabi nak kencing, kalau dia duduk, kalau tak ada dia, jadi panggil tu dia suruh berdiri lah ke mana? Suruh berdiri dengan belakang. Bukan dia tu menghadap Nabi, ke punggung Nabi tu, tidak. Dengan belakang. Dia pusing kot ni. Nabi duduk alik belakang, gitu. Dia menghadap ke orang ni. Alik sana ada dinding lah, tertutup lah, kira tak ada orang. Jadi apa tujuan Nabi buat begitu? Salah satunya supaya nak mengajar kepada kita, biar kita cari sesuatu sebagai pelindung, sebagai penghadap kita. Ikutlah. Paling-paling tak ada orang pun boleh dah. Hendaknya kita kena cari tempat. Itu pengajaran dia tu. Kita kena cari tempat depan kita tu pun tak ada, terhadap juga daripada pandangan orang, terhalang juga pandangan orang. Misalnya ada dinding ke apa ke, dan di sebelah belakang kita pun ada juga. Tu apa dia? Mana sekeliling kita tu lah orang tak nampak. Tapi kalau tak dapat, paling tidak itu satu cara. Jadi orang tak nampak sangat. Satu. Jadi orang nampak macam duduk diri gitu. Yang kedua, orang nampak macam tidak duduk kencing, macam duduk buah daripada jauh lah, tak perasan lah. Biar orang tak perasan gitu. Masalah buah air ni boleh-bolehnya paling tak boleh kira juga lah mana-mana, supaya orang tak perasan. Jadi hadis ni dia gitu, rekah gitu, tapi maksud dia tu kita kena faham. Tak perasan dia ke mana. Jadi dengan sebab tu kalau kita buat jamban dalam rumah, biar buat kemas. Jangan duk ketuk dalam tu, bunyi luar. Pakai cik dalam tu tak nak pakai lah pula. Jangan biar orang perasan. Ikutlah dari segi bunyi ke, dari segi nampak ke, jangan boleh nampak. Boleh nak buat dalam rumah, tapi kena jaga tu. Sebab apa? Dari segi sopan pun tidak sopan. Dari segi adab lah, tidak beradab lah. Sebab tu Nabi pergi jauh, supaya tak bunyi, tak nampak, tak gapo. Nabi bila dia nak buai, dia pergi jauh kan. Dalam hadis kita akan datangkan juga, dalam Abu Daud, dalam gapo ada. Jadi maksudnya gitu, supaya orang tak perasan, tak nampak. Ikutlah mengapa cara. Ni pun salah satu maksudnya tu. Dua. Yang ketiga, dia nak royak kalau kencing ni, kalau orang lelaki lah, ada orang dekat-dekat pun tak apa. Tidak kata tak boleh. Tidak kata tak boleh. Kita tak boleh kencing kalau orang ada dekat. Dekat tu dekat rapat, dekat tumit lah. Tumit saya belakang dengan tumit dia, lebih kurang gitulah. Tak apa. Sebab orang lelaki, dia alat dia tu lagu lain. Jadi tak apa duduk gitu. Dia nak ajar kepada kita, lelaki tak duduk dekat gitu. Tiga. Yang keempatnya, ada ulama mengatakan Nabi buat begini ni sebab sampah tu dia semakin tinggi. Alat ke depan dia semakin tinggi. Dekat Nabi ni dia rendah. Kalau dia kencing sambil duduk, dia akan mari, akan kena kaki dia ke, kasut dia ke, dia akan kena. Sebab dia turun mari. Sebab itu Nabi kencing sambil berdiri. Sebab kalau orang lelaki dia kencing sambil berdiri, dia boleh pergi jauh. Orang kata pacang pacang jauh. Dia boleh memanjut, dia pergi jauh. Bila jauh, tak kena, tak mari lah. Jadi benda-benda lagu tu pun kena ambil kira. Jangan kita buang air tinggi gitu, jadi ngecik mari, ataupun dia mari air tu turun. Tapi kalau
Kalau kita tak cari tempat, biar dia tunggu gitu. Biar tunggu gitu. Bila tunggu gitu, dia tidak akan macam lagi. Ada yang mengatakan sebab itu yang keempat yang keempat, ada yang mengatakan Nabi sakit tu dua pula terbagi. Sakit belakang. Jadi mengikut orang-orang Arabnya, ini salah satu cara mengubat sakit belakang, kecil sambil berdiri. Satu cara rawatan juga untuk orang sakit belakang. Itu yang kedua, bahagian sakit. Dia sakit ni bahagian pelipatan ni, belakang lutut. Situ sakit orak kau tak tahulah, ataupun jenis luka kau ke apa, payah dia nak duduk. Dengan sebab itu dia berdiri. Itulah beberapa pendapat apa Nabi kecil sambil berdiri. Ada juga yang mengatakan yang kelima, dia kata tak ada apa-apa, Nabi kecil sambil berdiri, dia nak royak benda ni harus. Paling tinggi makruh. Lepas tu kita kata, ke mana pula Nabi buat benda makruh? Nabi tak buat benda makruh. Apalagi benda haram. Ni benda makruh, macam mana dia buat? Beza. Kalau kepada kita makruh, kalau kita buat tak dosa, tapi tak boleh pahala. Tak boleh pahala. Tapi kepada Nabi hak makruh pun, kalau dia buat, dia boleh pahala. Sebab apa? Dia ada faedah kepada orang lain. Dia buat gitu pun bukan untuk kepentingan dia, dengan perintah Tuhan juga. Jadi benda makruh, bolehkah Nabi melakukan sesuatu yang makruh? Makruh hak untuk orang lain boleh, tapi tidak banyak kali. Sekali dua. Makruh ni berlaku pada Nabi sekali dua. Jadi makruh tu pun termasuk dalam harus lagi. Ataupun kita kata lebih ringan daripada makruh, iaitu harus. Dia nak buat lagu tu nak menunjukkan harus dalam keadaan tertentu. Tak ada apa-apa sebab pun, kalau kita nak berdiri, boleh. Kencing sambil berdiri ni boleh. Itulah. Dia nak royak. Hak paling ringan dalam masalah ni, kalau mazhab lah, mazhab Imam Ahmad, paling ringan. Bahkan dia kata boleh kencing sambil berdiri pula kepada lelaki. Jadi mana-mana sekarang ni bangunan-bangunan baru, bangunan-bangunan model lah ni kan, dia tempat kecil tu dia memang tergantung gitu di tepi dinding. Orang tu mari dia. Cuba tengok. Tak apa. Tak payahlah kita duk tunggu ada pintu tu. Ada pintu tu, dia pun 3 butir je. Dalam sejam kadang-kadang sesok je. Kita tunggu tu sakit perut kita. Dia tak boleh. Tahan-tahan tak boleh. Tak boleh. Kecil-kecil, buang air besar ni, tahan-tahan tak boleh. Dia jadikan penyakit. Acak-acak tahan dia boleh jadi karang, batu karang kau, macam-macam. Boleh jadi lemuk kau, pundi-pundi kecil tu. Lepas pada tu nak jadi besar semua kau, boleh jadi. Dengan sebab tu kita kena segera. Janganlah apabila pergi satu tempat tu ada waktu tu kosong. Banyaklah harga ni kan, lagu tu belakang. Kita nak tunggu hal tu. Jangan kita. Pergilah situ. Kalau orang kata nanti ada buat dosa, sebab kalau benda haram, mana berdosa? Nabi tak boleh buat benda berdosa. Tak ada berlaku. Misalnya berzina, ada? Tak ada. Curi, ada? Tak ada. Ikutlah kau apa? Hak dosa, hak haram, Nabi tak ada buat. Tapi kalau hak makruh, ada. Jadi dia nak ayatnya, benda-benda yang dilarang hak tak molek ni ada banyak peringkat. Hak tak molek tu hak tak pernah berlaku kepada Nabi SAW. Hak tu haram. Hak makruh boleh berlaku, tapi kepada dia hak makruh kalau dia buat, bukan saja-saja dah, boleh pahala juga. Kalau kita tak, itu beza hukum di antara kita dengan Nabi. Beza. Benda hak kita tak boleh pahala, dia boleh pahala. Sebab makruh dia buat tu nak royak benda ni tidak haram. Paling tinggi makruh. Selagi makruh, Nabi boleh buat, walaupun tidak buat sama. Itu kaedah dia. Tidak buat sama, tak apa. Dia kalau hak haram, dia boleh berlaku kepada sahabat-sahabat.
Itu hikmat Tuhan. Sahabat ada minum arak, curi ada, zina ada. Sahabat Nabi ditahui berlaku sebab tidak sesuai. Tapi kalau sahabat, dia tidak masuk. Memang dia lebih, generasi yang lebih, tapi dia tidak masuk. Dia boleh berlaku benda-benda lagu itu kepada sahabat. Dan berlakunya kepada sahabat benda-benda lagu itu ada hikmatnya juga. Nak ayat hukum Islam ni agama yang praktikal. Islam ni agama yang sesuai untuk manusia biasa, bukan orang yang jurus sangat. Tak. Orang yang betul jurus mata-mata Islam, orang belah mana pun sesuai berlaku. Dan walaupun dia buat, tapi itu kelebihan. Walaupun dia berzina, dia pergi serah diri, berani. Itu best. Ayatnya, kalau akidah Islam tu masuk, tak payah saksi, tak payah apa, dia akan sendiri untuk menyucikan dosa dia tu, dia akan serah diri. Ini nak ayatnya, ajaran Islam ni bukan hukum sahaja, dia kait dengan akidah. Dan itu lebih sahabat ni. Orang lain melakukan dosa juga, tapi berani nak kata. Dan dia berlaku, tapi dia sanggup. Itu best. Nak ayatnya tidak kata kalau dalam Quran ayat kena gini-gini, itu cerita saja, benda tak pernah berlaku. Kalau berlaku boleh jadi Nabi betul agak-agak juga nak buat. Dah. Memang Nabi buat. Itu hikmatnya. Yang ada berlaku zina ke di kalangan sahabat tu, minum arak ke apa tu, itu hikmatnya. Barulah kita tahu sesuai untuk semua orang. Bukan kata orang jenis malaikat. Dah. Orang biasa pun. Sebab tu kita tengok pengikut Nabi tu macam-macam latar belakang dia. Macam-macam latar belakang dia. Ahli gusti pun ada, perampok pun ada, penipu pun ada, pemakai riba pun ada. Tapi bila masuk jadi molek. Masuk Islam ikut Nabi jadi molek lah. Latar belakang dia tak sebut. Tidak kata seperti kita kalau nak mengaji ni kena berapa kalau sekolah kalau gini-gini. Ada. Terima belakang. Mari lagu mana? Terima belakang. Sebab dia bukan nak mengaji ilmu semata-mata, pendidikan. Itu kelebihan sistem pengajian nanti. Kita oleh kerana kita tak cukup persediaan, kelengkapan, tenaga apa, kita tak boleh buat. Dan oleh kerana kita penumpuan kita ke arah mana? Nak gap. Kalau nak tumpu belakang tak ada. Jadi tak dia nak ceritanya Nabi dia buat benda makruh lah, kita kata. Kepada orang lainnya makruh. Mengikut orang kata makruh lah. Mengikut orang kata tidak makruh tu tak ada gapo-gapo lah. Bukan Imam Ahmad kata molek lah. Bukan sunnah Nabi juga. Sunnah Nabi dia kira. Sunnah Nabi. Ada juga yang mengatakan Nabi kecil sambil berdiri, tapi waktu tak betul asal akal. Anda tak sebut tadi. Tak apa kalau nak sebut. Ada dalam kita ni. Dia kata kalau kecil sambil berdiri itu lebih terpelihara dubur itu daripada ketuk. Dah kadang-kadang khadirah ketuk dah. Kalau kata ketuk, dia kata kalau duduk boleh jadi derah. Sumpah ya. Masalah ketuk ni sumpah ya. Tidak sampai itu. Tapi nak orang macam-macam ada bagi alasan sebab apa yang Nabi kecil sambil berdiri tu. Sebab lebih terpelihara punggung kata dia. Terkepit sikit. Jadi tidak derang. Dok tidak mesti gitu. Macam-macam pendapat ulama kadang-kadang tak masuk akal gitu kan. Dia bagi pendapat lagu tu ikut dia macam-macam lah. Cuma kita ni lah nak terima kata terima tu setengah-setengah tu. Kita mengalami sendiri, kita boleh tengok sendiri, kita boleh uji sendiri. Jadi tak apalah, terutamanya kepada orang yang tak puas kencing. Dia kecil sambil duduk tak puas, dia berdiri. Atau kecil berdiri, lepas tu dia duduk. Lagilah tak apa kalau ambil orangnya tu. Sebab benda ni Nabi ada buat. Kalau ada sebab lagu tu lagilah boleh. Kalau ada sebab. Lepas
Lepas tu dia kata adalah hadis ni juga, lepas pada tu dia ambil air semaya dan dia sapu kaki, sapu khuf dia. Dia tak basuh. Mana pada ketika tu Nabi SAW pakai khuf. Bila kata pakai khuf ni, orang tak pakai khuf mesti panas. Kita bahas lagi peristiwa ni berlaku pada musim sejuk. Tak ada orang pakai khuf. Ada orang pakai baju sejuk. Musim panas pakai baju bolu. Hak demai ada lah kalau gitu kan. Hak demai, hak uzur. Kalau orang sihat biasa tak boleh, perlu kejap. Ni pakai khuf tu nak suruh panas kaki. Jadi kita tahulah ni peristiwa di musim sejuk. Dia bukan sebuah negeri kita. Lebih kurang cuaca tu dia ada musim sejuk, ada musim panas. Itu cara nak faham hadis. Salah satu kita kena tengok dalam tu ada sebutkan. Misalnya dia sapu khuf. Selain daripada nak raya ambil air semaya ni, boleh ketika pakai khuf tu sapu khuf. Selain daripada nak raya tu, kita boleh faham juga peristiwa dia berlaku pada musim sejuk. Tu dia sapu dua khuf dia, ambil air semaya dia, tak basuh, tak pecah lah khuf tu. Seperti mana kita maklum dah, khuf ni memang tak apa sapu khuf. Kalau tak boleh terima sapu khufnya, pokok Syiah. Kalau sapu khuf tak sah air semaya bagi mereka lah, tak sah air semaya. Kadang kira tak padan nak sebut dia, tapi sebut nak boleh tahu juga kan. Bukan nak guna suka-suka, kita tahu juga aliran dia lagu tu. Dia mesti kena sapu kaki, bukan sapu khuf dah. Kalau pecah pun dia bukan basuh, tak boleh basuh. Kalau basuh tak sah air semaya. Sampai begitu pelik Kalau basuh tak sah. Pasal dia nak pergi tak serupa dengan kita kan? Tak boleh benar serupa. Tak boleh serupa. Sebab agama Syiah ni, agama Syiah walaupun dia dakwah Islam, sebenarnya Syiah ni lah karun ni. Tak sekira Syiah dulu, Syiah orang-orang tu tak kira ni Syiah jadi agama tu. Dia usul pekor dia. Lagu mana? Usul pekor dia, kita tak serupa dengan ahli sunnah. Kalau orang kita pergi kata dia pandai-pandai tempat, tak ada tunggu, tak ada orang alim Syiah. Jadi dia nak tahu macam mana masalah ni. Lagu mana? Tengok kata dia orang Sunni buat lagu mana. Kalau orang Sunni buat lagu tu, kita sebaliknya kata dia. Parah parah. Tak semestinya serupa sama. Tapi ada juga betul-betul serupa kan. Misalnya irsal ni tak pergi gini semaya kan. Dia betul-betul serupa dengan Malik. Jangan kita kata selalu kalau tak betul gitu si ahlan tu tak boleh, nanti dulu mazhab Malik pun gitu juga. Jadi hak ni kata dia, hadis ni hak paling sahih kata Imam Tirmidzi. Kalau dalam masalah sapu khuf ni, hak paling sahih, hadis Huzaifah. Jadi di sini Imam Tirmidzi pakai asahhu ni memang paling sahih sungguh, mengikut istilah. Bukan paling sahih tu lebih comel, lebih molek daripada hak mana-mana. Mungkin hak tu huduh tak comel pun, tapi lebih molek daripada hak tu. Tidak gitu. Ni dia pakai dengan makna sahih sungguh. Lepas tu dia kata ambil daripada orang ni gitulah. Abu Isa berkata, Mansur dan Ubaidah Ad-Dabbi meriwayatkan daripada Abi Wa'il daripada Hudzaifah, serupa dengan Amash. Mana serupa dengan kalau kita baca dalam Muslim kan, dia riwayat orang ni gini, orang ni gini. Ni serupa dengan ni. Itulah ni. Dalam Tirmidzi ada, kadang-kadang ada gitu. Serupa dengan dalam Muslim. Hammad bin Abi Sulaiman dan Asim bin Bahdalah meriwayatkan daripada Abi Wa'il, tapi daripada Mughirah bin Syu'bah. Jadi lagu mana ni? Adakah ini termasuk dalam ittirab? Imam Tirmidzi nak ayat tidak ittirab lagu ini. Abu Wa'il ni dia ada dengar daripada Hudzaifah dan ada juga dengar daripada Mughirah bin Syu'bah. Sebab peristiwa sapu khuf ni diriwayatkan oleh dua orang sahabat ni. Bukan dua orang ni saja. Ni Abu Wa'il ambil daripada dua orang ni. Sebenarnya hadis sapu khuf ni termasuk dalam hadis mutawatir. Bila mutawatir tidak dua orang ni lah, ramai lagi orang lain-lain.
Jadi Hammad bin Abi Sulaiman ini tu guru kepada Imam Abu Hanifah. Namanya Hammad bin Abi Sulaiman. Kalau kita rajin jumpa dalam hadis ni, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid. Itu perawi Bukhari dan Muslim. Hammad bin Abi Sulaiman ini walaupun dia faqih, ahli fiqh besar, tapi dari segi hadis dia tak berapa kuat. Imam Abu Hanifah ni duduk ngaji dengan dia 18 tahun. Afiq 18 tahun. Imam Abu Hanifah ada ambil juga daripada orang lain, tapi bukan guru utama dia. Guru rujukan dia, guru utama dia ni Hammad bin Abi Sulaiman. Selagi tu guru dia ada, dia tak tinggal. Dia tak pergi lah. Lepas pada tu guru dia tak ada, barulah dia pergi lah. Oh, mana hebat lah. Tapi hebat tu pun dalam bab hadis ni orang tak berapa itu. Dia tak berapa kuat. Maklumlah manusia ni kan, dia tidak lebih belakang. Dia ada lebih kurang. Supaya juga dengan hasil lepas tu Asim bin Bahdalah. Asim tu imam lah kalau dalam bab qiraat ni. Qiraat Asim, hafaz ambil daripada Asim. Qiraat hafaz, hafsahu Asim. Asim ni pun tidak kuat juga kalau dalam hadis. Kalau riwayat dia saja orang tak pegang. Tapi kalau sebagai sokongan, sokongan macam ni, dia meriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah. Tapi mana lebih kuat? Lebih kuat A'mash dan Mansur. Mereka sepakat daripada riwayat Hammad dan Asim, likaunihima fi hifzihima maqal. Sebab ulama pertikaikan dari sudut hafalan dia. Bukan dia orang tak molek dah. Hafalan dia. Masalah hadis ni zaman itu, ulama ingat hadis dia tak pakai kitab. Kitab ni kemudian ada ni, tak apa dah ada dah. Pada masa tu setengah-setengah ulama tu dia tidak ada semua hadis. Dia ada sebahagian. Lepas tu ni pengumpul kita, pengarang kita hadis ni kumpul. Letak setempat. Orang ni ada 10 hadis, orang ni ada 1000 hadis, orang ni ada 100 hadis. 100 hadis dia ada tu kat dia pakai apa? Ingat mula kalau orang tanya dia boleh kata lah. Dia ingat boleh ada pada dia tu. Gitu. Tidak semesti dia banyak hadis. Hak imam-imam besar tu memanglah banyak lah, beribu-ribu, ratus-ribu lah. Tapi kalau hak biasa-biasa perawi-perawi dalam ni ada kalanya 10 je hadis dia ada. Tapi oleh kerana orang maklum dia yang meriwayatkan hadis, orang jadi tidak pelik. Lepas tu kita duduk kata, oh besar orang dulu, ingat hadis gitu. Bukan semua. Memang ada hak ingat beratus-ribu tu, tapi bukan semua. Imam-imam besar, hak perawi-perawi kita jumpa dalam ni, perawi-perawi hadatsana ni ada kalanya 10 je hadis. Ada kalanya 5, ada kalanya 10. Jadi kita kena faham hal tu. Jangan kita duduk kagum tak tutup pasar. Kata semua lebih belakang, kuat belakang ingat dah. Bukan lagu tu. Serupa dengan orang kata lah, ni tu guru dia 5,000 orang. Macam mana nak mengaji kita tu dah. 5,000 orang tu muka dia ambil hadis. Dia tu guru dia ambil so tu maksud tu guru kira lagu tu. Misalnya Imam Abu Hanifah ramai juga, tapi hak tu guru hak dia utama rujukannya hak ni Hammad sampai 18 tahun duduk sekali. Sehingga bila Hammad tu tak ada, orang kata dia lah yang layak jadi ganti guru ni. Qauluhu wa qad rakhasa qaumun min ahli al-ilm, satu golongan ahli ilmu. Ahli ilmu, maksud dia ahli ilmu di sini bila Imam Tirmizi kata yang ini mujtahidi, bukan ahli ilmu biasa ni. Dia ahli ilmu lah kita ni, ramai mengaji juga ahli ilmu lah. Tapi maksud dia sini dah imam-imam mujtahidi, orang-orang yang hebat-hebat yang sampai ke peringkat ijtihad, membenarkan, mengharuskan, membolehkan kencing sambil berdiri. Ingat ni lelaki bukan perempuan. Ada kalanya kita baca saja lelaki dengar ni cerita orang tino.
Ada kalanya orang tina dengar saja, jangan dipakai hak ni. Ada salah masuk, salah aku tu pergi cepat-cepatlah. Tapi tu ada perasan hak sakut dinding tu tak ada. Kalau orang perempuan nak kecil lagu mana sakut dinding gitu. Tapi kalau orang lelaki memang ada. Dan kita boleh guna. Sekarang ni banyak boleh praktik. Lebih baik tu lagi daripada hak zaman ni. Dalam kitab-kitab ni dia sebut. Baru ni kita jumpa Abu Dhar ikut Sayyidina Ali. Dia kata kalau aku ada nak kecing tepi jalan tu tak, aku berhenti tu mau berhenti ya. Lepas tu kalau aku jalan pula mau ikut aku pula. Buat tak tahu, biar orang tak perasan. Ikut aku tu biar tak perasan. Sampai sekarang tu sekali orang perhati, ini pengikut Nabi, siapa dia ikut, siapa dia mari jumpa dengan dia. Jadi spy belakang pokok dia kan. Takut masuk Islam je lah. Takut tambah pengikut Muhammad. Sampai setahun tu kalau kita nak kemudian Sayyidina Ali kata, aku berhenti tepi jalan menghadap lokal, buat lalat nak kecil. Maknanya biasa orang pada masa tu kecil tepi jalan di lokal biasa. Dia tak ada berasa enggak apa, tak ada kata enggak apa. Orang kafir tidak kata apa lebih ada orang Islam ni kecil sambil berdiri di tepi jalan. Sebab pokok dia begitu juga. Kalau dia duduk heran, dia nak katanya orang Islam ni kecil sambil duduk pula tu. Sebab orang Tino kata dia. Hak tu dia dah kecil sambil berdiri tepi jalan, tak heran, biasa lah. Mana baik kecil tepi jalan tu dengan kecil dalam bangunan saat ni hak berdiri. Baik tu dia tepi jalan. Hak tepi jalan tu dilakukan oleh sahabat-sahabat, bukan seorang dua ramai, sesuai dengan zaman dia begitu. Tapi kita lah, dia tak suruh kecil tepi jalan lah. Jambai rata dah. Kalau berutuk-berutuk sangat tu, yalah kena kecil tepi jalan pun. Tak ada arah nak kan. Tapi kalau tidak berutuk, jangan kecil. Walaupun kita kata sahabat ada buat lagu tu, jangan diikut lah tu. Suasana sudah lain. Islam ni dia kena tengok sesuai dengan keadaan juga. Jadi kita tak boleh kecil. Hadai kok? Tidak hadai. Dari segi maruah, adab, kesopanan, orang angkat tidak sopan sekarang ni. Orang angkat tidak sopan. Dan waktu ketika kemudahan tidak ada. Bila sekarang ni kemudahan ada, misalnya bandar-bandar, setiap kedai, setiap premis, kampung-kampung nak buka, jadi mesti ada jaman. Tak ada jaman salah, boleh di apa ni, perintah tutup, disita. Sita orang katakan. Sampai sekarang tu peraturan. Tempat kita ni bagus lah. Misalnya takkanlah klinik, orang nak klinik tak ada jaban. Gelepar orang sakit tau. Kedai makan pun dia kena ada kan. Tak ada jaban orang repot, kena dia. Tak boleh. Dia kena ada. Jadi dalam keadaan lagu ni ada tertutup lah, tak boleh kucing tengah jalan, tak boleh. Orang Islam dia tengok perkembangan. Gitu Islam ni dia bukan ikut dulu saja. Dah zaman Nabi ada hamba, kita pun nak pakai hamba kata. Tak boleh. Dah orang kafir pun tak pakai ada lagu itu. Tak sih dah sistem. Kita lebih-lebih lagi lah. Sebab juga kecil tengah jalan, orang kafir pun tak sih. Kita lebih-lebih lagi. Gitu kena faham. Gitu Jangan setiap ada dalam hadis ni sahabat buat gitu, kita nak buat lah. Tak boleh. Bukanlah begitu cara. Sebab tu ulama-ulama ada kalanya dia memfatwakan yang bercanggah dengan amalan sahabat. Sebab apa? Benda tu sesuai dengan zaman tu. Lah ni tidak sesuai lagu lain. Sebab tu lah, jangan kita hairan lah. Lepas tu Abu Isa berkata, Ubaidah bin Amr As-Salmani, Ubaidah As-Salmani, Abidah As-Salmani, itu betul. Mesti dia Ubaidah. Kalau As-Salmani itu Abidah. Ni lah satu orang eja lagu ni tapi Abidah. Hak lain semua Ubaidah. Kena ingat Abidah As-Salmani. Jangan pula kita kata Abidah ni Tino pula nak. As-Salmani, bukan As-Salmaniyah. Mana jantan tu. Lepas tu dah. Orang kita kalau dah kat Tino selalu no.
Reka kan? Reka, dia ambil alif belakang tu dah. Tina selalu dah. Ambil saja ni. Ni lelaki. Lelaki. Abidah As-Salmani. Dia meriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai. Dia termasuk dalam kibar at-tabi'in. Ubaidah Ad-Dabbi. Kalau hak lain selain daripada As-Salmani tu Ubaidah belaka. Jadi kita kena ingat molek Humaidah itu orang Tina. Tak ada Humaidah ke jata. Tapi kalau Ubaidah ramai. Orang lelaki di kalangan Arab. Orang kita dia tak kira. Dia kira kalau bunyi dah tu nah ke yah ke ni ke Tina selalu. Ada. Tak betul tu lah betul. Susah banyak kagak lah nak betul. Nak betul. Kalau tak betul kat cahaya buat orang kita tu tanggungjawab kita belakang tu. Tanggungjawab apa yang saya tak boleh binti kata. Orang lain boleh binti. Kita royak apa dah tak boleh binti. Tu dia. Jadi banyak kita kena ingat pahala Allah SWT. Tuhan bagi. Tak apa. Orang tak bagi pun Tuhan bagi. Kita jaga masyarakat ni biar jadi betul, biar jadi bertamadun. Kata Abu Manamo terkena cerdik, nak pandai. Kalau tak pandai kat jagung, duduk atas pohon kayu ni. Duduk lompat atas pohon kayu, rumah atas pohon kayu. Takkan kita setara tu lagi. Memang sungguh buat dulu-dulu lagu tu. Tak ada rumah, duduk atas pohon kayu. Sekali ngabuk demo tu ada ikut. Manusia pun ni asal-asal orang tempat teh asal. Lepas tu barulah berubah mari dua ilmu jadi berubah. Kau cerdik. Jadi kena dari segi nama tu molek sebab anak tengok banyak benar dah Allah. Sampai kejahilan tu, kegelapan kata. Kegelapan dari segi ilmu. Jadi orang mengaji sendiri jumbuhnya, dia tu sendiri pun tak tahu ke apa itulah akibat. Tahulah. Yukna Aba Abdul Karim ni. Jadi ini cara Tirmidzi lah. Biasa dia akan royak beza perawi-perawi tu. Ni siapa, biar kita tahu beza. Bab ma jaa fil istitar 'inda al-hajah. Bab ma jaa fil istitar 'inda al-hajah. Bab hadis tentang bersembunyi atau berlindung ketika qada hajat, ketika membuang air. Imam Tirmidzi dengan sanad yang meriwayatkan daripada Anas, katanya Nabi SAW bila hendak qada hajat, idza arada al-hajah, yani idza arada qada hajatihi, begitu. Takdir bila dia nak buang air, lam yarfa' thawbahu, baginda tidak mengangkat kainnya, hatta yadnuwa minal ard, sehingga sudah hampir dengan bumi, dengan tanah. Abu Isa berkata, hakata rawah Muhammad ibnu Rabi'ah anil A'mash an Anas hadal hadis. Lagu ni lah juga hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Rabi'ah daripada A'mash. Tadi yang meriwayatkan daripada A'mash ialah Abdul Salam bin Harb Al-Mulai. Waqi' dan Abu Yahya Al-Himmani meriwayatkan daripada A'mash juga. Qala, katanya, qala Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak buang air tidak mengangkat kainnya
sehinggalah baginda hampir dengan tanah, ataupun sebelum, boleh juga. Nabi SAW tidak mengangkat kainnya sebelum beliau hampir dengan tanah. Hatta tu boleh juga kita terjemah gitu. Sumpah lebih kurang. Kedua-dua hadis ini mursal. Kedua-dua hadis ini mursal. A'mash tidak mendengar daripada Anas dan daripada mana-mana sahabat Nabi SAW. Dia hanya telah melihat Anas. Qala, katanya saya melihat, saya nampak dia duduk sembahyang. Siapa dia? Anas. A'mash kata. Fadzakara anhu hikayatan fi shalah. Dia hanya mengisahkan tentang sembahyang Anas. A'mash namanya Sulaiman bin Mihran. Abu Muhammad itu kunyahnya, Al-Kahili itu nisbahnya. Wa huwa maulul lahum. Dia adalah maula kepada mereka, maula kepada puak-puak Kahili. Qala al-A'mash, A'mash berkata, ayah saya hamilan, dibawa datang daripada negeri bukan Islam ke negeri Islam. Fawarrathahu Masruq. Masruq menghukum dia dapat menerima pusaka. Dia dapat menerima pusaka. Masruq memutuskan dia berhak menerima pusaka. Boleh juga. Jadi keadaan Abi Hamilan tu, ayah saya tu dibawa daripada negeri kafir. Yang ni semasa kecil. Semasa kecil dia awak mari daripada negeri bukan Islam ke negeri Islam. Tak apalah. Ni bab cara ke apa ni, buang air lagi. Cara ke buang air lagi. Sebenarnya bab suci, tapi sebelum suci tu dia adalah yang membatalkan wudu gapo tu. Jadi cerita tu dulu lah. Cerita tentang tu dulu. Tak kira tu guna raya cerita ambil air sembahyang. Ambil air sembahyang tu apa? Kena cerita tu dulu sebab dia. Jadi hadis yang mula-mula ni iaitu Nabi SAW bila nak qada hajat, dia tidak akan selok kain dia sehinggalah dia dekat dengan nak duduk. Zaman dulu buang air ni susah. Zaman anak budak-budak ada ingat lagi. Setengah-setengah tempat tu dia tak ada jamban. Bilik air khusus dalam rumah tu jauh, di luar rumah pun tak ada. Jadi ada bukan orang tak amal. Orang tak amal kampung tu beberapa orang dia ada. Jadi berok kosong gitu lah. Papai wayat boleh benar. Jadi cuci juga. Pasal ada tukar sapunya dah. Tukar sapunya ada pada masa tu gitu. Jadi berok di belakang rumah begitu. Setengah-setengah tempat tu lagi teruk. Setengah-setengah tempat berok sung lah. Mandi basuh kain pun setengah tu juga. Tu teruk. Susah kita tapi cepat ke mana-mana. Malaysia ni maju ke mana-mana. Itu kelebihan kita lah. Muncul lah. Begitu juga dengan kita. Kalau kita nak buang air ke, nak gapo ke, seboleh-bolehnya kena jaga aurat, ataupun bahagian yang kita kena tutup tu kena jaga. Kalau depan ramai-ramai terbuka gitu, kena paling kurang lah kena jaga. Tapi kalau dalam bilik mandi, bilik mandi memang tertutup semua. Bolehkah mandi telanjang? Adakah Nabi mandi telanjang? No. Pula ada. Dia semua pengajaran kepada kita. Memang Islam ni kan cara hidup semua. Bukan cara hidup saja, cara mati juga. Tak? Bukan cara hidup, cara mati. Cara hidup dan cara mati Islam ni. Sebenarnya.
Tengok benda-benda lagu tu kan nak panggil mana tu kalau kita nak fikir diri kan? Tapi kalau dalam Islam ni memang ada. Kalau dalam zaman tak apa. Tak payahlah ada kaisah. Kaisah kain tak perlu. Lelaki perempuan apa serupa. Tak apa. Sebab sudah tutup. Lepas tu kalau bila masuk jambat kunci tu dah, apakah kita nak duduk pakai lagi? Kita nak buka sikit-sikit dekat bawah baru nak buka. Dah, tu lain, cerita lain, bab lain. Hak ni di luar ni, tempat terdedah. Kalau dalam tu kita boleh buka kan. Boleh buka belakang. Nah, boleh buka, tak ada apa. Buka selalu. Misalnya kita kata dah, tidak kata sikit-sikit akak dah. Sampai dekat bawah tu baru tutup. Lepas tu tutup depan kau misalnya sikit dah. Ada tu, tak perlu dah tu. Suasana keadaan lain. Kalau dalam jamban ni lagu lain. Sebab itulah dalam Bukhari ke apa dia faham kan. Nabi Ayub mandi sambil telanjang. Lepas tu dia sebut kan beberapa orang ni Nabi mandi sambil telanjang. Tapi Nabi kita tidak sampai. Tak ada. Kok jelas. Walau bagaimanapun Imam Bukhari ambil waktu Nabi-Nabi dulu. Nabi dulu pun Nabi. Bukan sebarang Nabi Musa mandi telanjang kan. Kita jumpa dah. Mandi sungai tu dah. Sungai kalau dalam bilik air lagi lah. Pak kita ni siapa yang boleh lawan Nabi? Gitu. Jadi waktu ni kita belajar dalam usul fiqh kan, syar'u man qablana syar'ul lana. Syariat orang dulu juga merupakan syariat pada kita. Misalnya dalam bab mandi telanjang. Syariat orang dulu syariat. Kecuali kalau ada dalil yang mengatakan kita tak boleh. Tak ada dalil. Tak ada dalil. Yang mengatakan tak boleh langsung. Kau mana-mana walaupun pak tertutup pun tak boleh. Ada dalil kau? Kalau ada dalil, maka kita kata dalil itu memasukkan syariat dulu itu untuk orang dulu. Kita tak boleh. Tapi dalam bab ni tak ada. Dalam bab ni tak ada. Begitu juga kalau kita nak buang air dalam bilik yang tertutup betul dah, tak perlu dah kita pakai kain. Kalau kita telanjang bogel pun tak apa. Situ. Telanjang bogel pun tak apa. Jadi tak perlu dah pakai kain lagi nak tutup, nak gapo. Tak perlu. Setengah-setengah orang tu dia. Tak ada kau satu biasa ni tak. Nak pergi jamai ambil pi, pakai pi. Ada. Saya ada. Buat lagu tu. Tu tak faham tu. Tak faham. Tak perlu. Pasal apa dia faham, dia duduk faham gini, nak pakai pi tu. Bukan bila masuk dalam tu ke syaitan ni, syaitan dia lomo, dia habis comong. No. Pak comong tidak atapan tubuh tu nak kan tubuh. Dia comong juga kena kira. Comong gapo? Comong gapo? Cuma aja kalau comong nak jimpa busuk lekatlah kalau kita jamah dia apa lagi dah. Comong gapo? Dia itu waham. Kadang-kadang orang ni kata, perasaan banyak, bukan berdasarkan ilmu. Dah kalau ikut hadis Nabi dia baca gini-gini jadi syaitan tak nampak dia nak comong gano tu tidak sampai pakai pi, kalau tidak pakai pi, tu baca a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk dalam tu, dalam hadis ada sebutkan, kita sudah jumpa dah, dia jadi tak nampak. Bila tak nampak, dia nak comong lagu mana? Kalau kata orang lah comong gapo? Tak ada jelas comong tu. Yang adanya dia mempermain-mainkan kita, suka kita ni. Aduh, jaga sangat orang, aku nampak, aku tengok dah. Enggak dia, luar dalam keadaan gini kita pakai pun dia nampak. Kecuali kalau Tuhan jaga kita, baru dia tak nampak. Usahakan kain yang nipis ni dinding tebal itu, dalam tanah ni dia nampak. Muka dia jenis makhluk lain. Tak kira tu. Jadi, tak boleh, tak perlu. Semua orang memang ada tu amalan orang kita, dia pakai piak bila nak masuk jam. Tak ada dalil. Tak ada dalil. Yang adanya memanglah Nabi lebih menutup diri dia apabila buang air. Dia memanglah sebab dia duduk tempat terdedah. Seboleh-bolehnya kalau boleh tutup molek, tutup muka, jangan nak apa kau orang dah. Malu kau orang. Begitu juga kalau buka kain tu buka setakat mana perlu bahagian depan tu tutup ke sikit. Duduk ke, itu lebih baik. Memanglah kalau tempat terdedah gitu. Tujuannya nak suruh lebih tertutup. Kalau orang tak tahu, tak kenal kita, lebih boleh. Tu je. Untuk orang bukan kena guna dengan syaitan, dengan gapo tu. Ataupun sunnah Nabi ke, bila masuk dalam jamban tutup.
Kalau dia tuduh dengan maksud tu, dengan maksud tadi, kalau katakanlah dia tuduh dengan maksud tadi, tapi tak ada pula dalil yang menunjukkan kalau dia nak boleh buai dia pakai piah ke apa, tak ada. Kita mengajar hadis ni semua kita nak tahu lah kau Nabi tu rujukan utamanya. Jadi kalau dia tak ada buat apa kita nak buat. Abu Isa berkata sekata